Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Terima kasih Syafa ucapkan kepada korang yang baru ataupun yang dah lama follow Kisah Seram kat channel Seram Santai ni. Syafa mendoakan korang semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, serta urusan dan juga rezeki korang dipermudahkan. Okey korang, kali ni Syafa nak kongsikan dengan korang tentang kisah seram hospital. Dan macam yang kita tahu, hospital ni antara lokasi yang mempunyai banyak kisah seram yang dialami oleh para petugas dan juga penjaga dan pesakit. Dan untuk kisah yang pertama ni, pengalaman ni dikongsikan oleh Inara, yang mana Inara ni dia terpaksa dimasukkan ke hospital sebab pendarahan semasa dia mengandungkan anak dia yang ketiga. Malam tu Inara ni dia tengah tidur dan dia tersedar daripada tidur lepas jururawat cek tekanan darah dia. Dan dalam keadaan dia mamai tu, dia nampak lah depan kaki dia sebelah kanan ada seorang perempuan duduk bersila pakai seluar pendek, pakai baju putih, tengah bunyikan loceng dekat tangan. Inara ni dia rasa macam terganggu jugalah dengan bunyi loceng yang perempuan tu tengah bunyikan tu. Jadi dia harap biarlah jururawat yang tegur supaya pesakit tu yang pakai seluar pendek tu tak bunyikan loceng. Jadi bila Inara ni dia nak sambung tidur balik, dia rasa nak buang air. Jadi dia ajaklah jururawat temankan dia pergi ke bilik air. Lepas tu dia tanyalah dekat jururawat tu, sebab sebelum Inara ni tidur dia tak nampak pesakit pakai seluar pendek tu ada kan. Bila dia bangun kiranya pesakit tu masuk masa dia tengah tidur lah. Jadi dia nak tanyalah dekat jururawat tu yang pakai seluar pendek tu sakit apa. Lepas tu jururawat tu jawab katil tu kosong, tak ada pesakit pun. Inara ni dah mula rasa takut lah. Pada masa yang sama juga, beberapa orang pesakit yang ada dekat ruangan yang sekali tempat Inara duduk ni, ada yang mengadu rasa takut dan ada yang rasa nak menangis. Dan pesakit tu minta jururawat jangan tutup lampu. Dan masa tu jururawat ni rasanya dia dah boleh tahu apa pesakit-pesakit kat situ yang tengah takut kan. Jadi dia ambil kerusi, dia ambil meja, dia buat kerja dekat situ biar pesakit dekat situ tak rasa terlampau takut. Esok pagi, pesakit dekat situ yang ada dekat ruangan sama dengan Inara ni semua buka cerita. Rupa-rupanya malam tu bukan Inara seorang saja yang dengar bunyi loceng tu, tapi semua pesakit yang ada dekat dalam ruangan tu dengar bunyi loceng tu. Dan setiap pesakit dekat situ, diorang ni nampak keadaan jemaah yang pakai seluar pendek tu dalam pelbagai kedudukan. Ada yang nampak duduk terkejung, ada yang nampak duduk bersila, ada yang nampak tengah duduk sambil goyang-goyangkan kepala, dan ada juga yang nampak jemaah yang pakai seluar pendek tu gendongkan anak patung, tak tahu anak patung ataupun bayi. Dan itu adalah pengalaman Inara yang Inara rasa dia tak boleh lupakan. Okey korang, sekarang ni pula Syafa nak kongsikan dengan korang kisah ataupun pengalaman jururawat yang bertugas di bilik mayat, yang mana lebih kurang pukul 1 pagi Fazilah dia dapat satu panggilan telefon daripada pihak atas lah, kiranya daripada ward, yang minta Fazilah ni onkan salah satu peti ais mayat sebab nak hantar satu jenazah. Jadi Fazilah ni pun pergi onkan peti ais mayat tu. Kemudian sementara dia tunggu peti ais tu orang kata sejuk sampai ke tahap suhu yang sepatutnya, dia duduk dekat ruangan dalam bilik yang ada peti ais tu, peti ais mayat tu, sambil dia tengok beberapa dokumen lah. Dia sediakan beberapa dokumen. Masa dia tengah belik dokumen tu, dia nampak Sarah kawan dia daripada tingkat atas turun. Jadi dia Fazilah ni ingat mungkin pihak atas lah suruh Sarah ni turun bawah sebab kawasan orang kata dekat bilik mayat tu tak cukup kaki tangan. Jadi Sarah ni masuk dalam keadaan muka yang pucat,
orang kata muka tak bermaya. Dia tak bercakap pun dengan Fazilah, dia terus duduk dekat atas kerusi dekat situ. Jadi Fazilah ni masa dia tengah belik dokumen tu, secara tiba-tiba sekeping daripada kertas yang dia pegang tu jatuh. Dia pun tunduklah nak ambil. Masa tu lah dia nampak kaki Sarah tu berwarna biru lebam. Dan Fazilah syak itu bukan Sarah tapi benda lain. Dan Fazilah dia tak, orang kata terkejut ataupun dia rasa takut tau. Dia macam orang kata dia buat biasa je. Lepas tu sekali lagi Fazilah ni dapatlah call daripada pihak tingkat atas bagi tahu jenazah yang sepatutnya hantar ke bilik mayat tu tak jadi sebab dah ada waris yang tuntut. Dan serta-merta jugalah jelmaan Sarah tadi hilang macam tu saja. Okey korang, untuk kisah yang seterusnya ini, kisah ni dikongsikan oleh kawan Syafa sendirilah. Yang ni dia jaga boyfriend dia dekat ward di salah satu hospital dekat Alustar. Boyfriend kawan Syafa ni dia orang kata baru lepas potong usus sebab usus bocor. Jadi malam kawan Syafa pergi jaga dia dekat ward tu adalah malam pertama boyfriend dia ni nak pergi buang air besar lepas operation. Jadi kawan Syafa ni pergilah teman boyfriend dia. Dan masa dia tengah tunggu dekat luar tu, dia nampaklah ada satu longgokan cadar putih dekat penjuru bilik air. Jadi dia anggap itu ada longgokan cadar je lah. Secara tiba-tiba korang, kawan Syafa nampak longgokan kain tadi tu bergerak. Kemudian bangun dan melompat. Tiba-tiba longgokan tu sebenarnya bukan longgokan cadar tetapi pocong. Pocong tu melompat betul-betul dekat dengan kawan Syafa. Dan kawan Syafa ni lari tinggalkan boyfriend dia. Dan lepas tu kawan Syafa ni demam 2 minggu tak kebah. Sampailah mak dia terpaksa bawa kawan Syafa ni pergi jumpa ustaz untuk pulihkan semangat dia. Okey korang, tak lengkap kalau Syafa tak ceritakan kepada korang pengalaman pengawal keselamatan yang bertugas di hospital. Okey, Hanafi dan juga Morgan ni adalah 2 orang pengawal keselamatan yang bertugas dekat salah sebuah hospital. Dan satu malam masa Hanafi dengan Morgan ni tengah meronda, dia ni sampailah ke kawasan bilik forensik. Masa tu daripada jauh, Morgan ni dah nampak dah ada seorang perempuan pakai baju hospital, kiranya pesakit lah, duduk atas kerusi depan bilik forensik. Jadi Morgan ni dia cuit lah si Hanafi ni sambil dia tunjuk dengan mulut ke arah perempuan yang duduk dekat depan bilik forensik tu. Hanafi ni dia jenis macam tak fikir apa yang dia nampak tu hantu. Jadi dia cakap dekat Morgan, jomlah kita pergi tanya, mungkin pesakit tu sesat, dia cakap. Bila Morgan dengan Hanafi ni sampai dekat-dekat dengan perempuan yang duduk atas kerusi tu, tiba-tiba perempuan tu gaib betul-betul depan mata Hanafi dengan Morgan. Jadi Hanafi dengan Morgan ni apa lagi korang, lari tak cukup tanah lah nak pergi buat kecemasan. Masa tengah lari tu pula tiba-tiba tak tahulah siapa tolak wheelchair pula, kursi roda pula bergerak macam duk mengejar Morgan dengan Hanafi. Lepas tu sekali lagi Hanafi ni dia alami satu lagi kejadian seram, yang mana masa ni Hanafi ni dia nak pergi kunci jam dekat tempat letak kereta. Masa tu dia nampak lah ada seorang nenek tua. Jadi macam biasalah, macam kes yang pertama tadi, Hanafi ni dia jenis kalau dia nampak tu dia tak fikir itu hantu lah, dia fikir itu adalah manusia biasa. Jadi bila dia nampak ada seorang nenek ni, dia fikirlah mungkin nenek ni jaga pesakit lah, jaga sesiapa dekat hospital. Jadi dia nak pergilah tanya dekat nenek tu. Belum sempat lagi Hanafi ni tanya, tiba-tiba nenek tu hilang. Barulah Hanafi ni sedar bahawa nenek tu bukanlah manusia. Okey korang, untuk kisah yang seterusnya ni,
tentang pengalaman dia yang menjaga tunang dia dekat hospital. Masa dia ni jaga tunang dia dekat hospital, dia adalah kenal beberapa orang jururawat lah yang bertugas dekat ward tempat tunang dia dirawat. Malam tu dia ni tegur lah seorang jururawat ni nama Hani. Dia tanya, kerja malam ke? Hani tu cakap, ya, dia kerja malam. Esok pagi tu dia bangun agak lewat lah. Jadi jururawat tegur, gerak lah dia. Kejut kan dia bangun kan. Dia ni terkejut bila dia nampak yang kejut dia tu Hani. Jadi dia tanyalah Hani tu, kerja double shift ke? Hani jawab, tak. Hani dah cuti 3 hari dah kak. Ini adalah orang kata hari pertama dia masuk kerja, dan shift dia dapat shift pagi. Dia ni masa tu dia dah mula dah rasa takut. Yelah, semalam dia nampak Hani kan. Lepas tu tiba-tiba pagi ni Hani cakap dekat dia, Hani baru masuk kerja. Dia ni dia berani takut. Dia nak jaga tunang dia, tapi dalam masa yang sama dia rasa takut. Malam tu sekali lagi dia ni diganggu lah, kiranya dia nampak jugalah sesuatu yang orang kata menakutkan dia. Yang mana ada seorang jururawat ni cek tekanan darah tunang dia. Lepas tu jururawat tu tegur lah dia ni, tanya, tak tidur lagi ke? Dia cakap kejap lagi dia tidur lah. Dia ni dia perhatilah ke arah jururawat yang lepas cek tunang dia. Jururawat tu berjalan lah. Dia berjalan, dia nampak jururawat tu tembus dinding korang. Macam kisah yang diceritakan kepada Syafa oleh seorang jururawat yang tempat ward arwah Mak Syafa dirawat tu. Dia orang tu dekat situ, nurse-nurse dekat situ nampak doktor bawa troli darah. Tiba-tiba dia orang nak panggil lah. Dia orang nak panggil doktor tu. Tiba-tiba doktor tu dengan troli sekali tembus dinding. Selalunya Syafa tak tahulah, banyak juga kisah yang Syafa baca hantu yang tembus dinding. Terutama sekali yang bawa troli. Tiba-tiba dia jelma bawa troli terus tembus dinding. Okey korang, untuk 2 kisah yang terakhir ni, Syafa nak kongsikan dengan korang tentang pengalaman doktor pula. Yang mana kisah yang pertama ni pengalaman Dr. Alia, yang mana Dr. Alia ni dia kerja shift malam. Macam biasa sebelum shift dimulakan, doktor yang shift sebelumnya akan ceritakanlah berapa orang pasien dalam ward, setiap keadaan pasien lah. Dan lepas Alia ni dapat tahu semua maklumat, dia pun duduk, dia buatlah orang kata buat kerja dia dekat kaunter jururawat guna komputer. Masa dia tengah buat kerja tu, Dr. Alia ni dia perasan, dia nampak ada seorang pesakit lalu betul-betul depan dia punya tempat dia buat kerja tu. Tak sampai 10 minit, tiba-tiba jururawat panggil dia, cakap ada seorang pasien kolap. Jadi Alia dengan beberapa orang MO lah bantu untuk selamatkan pesakit tu, tapi pesakit tu meninggal dunia. Lepas selesai, Alia ni dia duduk lah, dia terfikir. Sebab pesakit yang meninggal dunia tu muka persis sama macam muka pesakit yang lalu depan kaunter masa Alia ni tengah buat kerja. Dan mungkin adakah itu Corin? Okey korang, untuk kisah yang terakhir ni dia lebih kurang sama macam kisah Dr. Alia tadi, tapi kali ni berlaku dekat ward kecemasan, yang mana lebih kurang pukul 2.30 pagi. Ward kecemasan diterima seorang pesakit lah berusia 65 tahun, lelaki yang tidak sedarkan diri. Jadi petugas dekat ward kecemasan ni cuba untuk selamatkan lelaki warga emas ni lah yang tak sedarkan diri. Jadi memang ramai lah masa tu. Tiba-tiba seorang petugas ni dia sedar, dia nampak kawan dia yang lagi seorang ni yang tengah dalam proses nak membantu pulihkan pesakit ni, macam terkejut nampak sesuatu, dan macam sampai dia terberhenti daripada apa yang dia tengah buat tu, dan kemudian baru dia sambung balik. Tapi akhirnya pesakit warga emas tu gagal diselamatkan. Dan lepas daripada orang kata kejadian tu,
petugas ni nampak kawan dia ni yang macam kebingungan sikit sekejap tu, dia tanyalah kan, sebenarnya nampak apa kan. Rupa-rupanya kawan dia ni nampak warga emas ni, jemaah warga emas sama macam warga emas yang tengah dia orang selamatkan tu, berdiri dekat depan katil. Jadi sebab tu Syafa cakap kisah ni lebih kurang sama macam kisah Dr. Alia tadi. Dan setakat ini sajalah perkongsian Syafa tentang pengalaman mereka yang bertugas di hospital. Sesungguhnya yang baik tu datang daripada Allah dan yang buruk tu datang daripada Syafa. Terima kasih kerana korang sudi tengok konten Syafa kali ini. Sampai kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Assalamualaikum.